So, sebab residual income ni, ilmu ni sangat penting. Dan you kena tahu, you kena betul-betul kena faham, dan bila you dah faham, you betul-betul nak usahakan macam mana you dapat untuk dapatkan residual income. So, what is residual income? Residual income tu, atau orang cakap passive income, ialah income yang datang terus-menerus walaupun anda tidak mengusahakan lagi. Okay, anda tengok macam gambar ni ada this faucet dan this pipe ni kan. Anda bayangkan pipe ni, yang keluar tu bukan air tapi yang keluar tu duit. Tapi pipe tu dia dah rosak, bermakna dia dah tak boleh tutup. Itu namanya passive income. Dia kasih, it will never end. Okay, jadi passive income is income yang datang terus-menerus walaupun you tak usahakan lagi. Okay, now, jadi kenapa kita kena cerita pasal passive income? Sebab banyak orang tak sedar yang apa dilakukan kat dunia ni, dia sedang mendapatkan linear income ataupun active income. Okay, so let's talk about income first. Jadi kat dunia ni ada banyak cara-cara untuk dapatkan wang. Okay, contoh ada orang kebanyakan orang bekerja kan, jadi dia jadi teacher ke, jadi polis ke kan. Ada orang yang self-employed, dia buka kedai, dia buka warung, buka restoran kan, dia ada butik. Okay, ada orang untuk cari wang, dia ada factory. Okay, dia buat import export, dia buat supply business kan. Ada orang dia beli franchise kan, macam for example like McDonald's, KFC, Long John Silver's, all these franchise ya. You beli franchise and then every month you punya profit tu you simpan sedikit profit, and then a bit of profit tu you kena kasih balik dekat for example dekat McDonald's atau KFC. So that is a franchise business. And then there is also, kalau anda berbakat, anda boleh dapat wang ya. Contoh anda boleh joget macam Michael Jackson, anda boleh nyanyi macam Siti Nurhaliza, anda nyanyi satu lagu je, wow, anda boleh earn royalties. Setiap kali radio main lagu anda dapat royalties. Okay, so ada banyak cara untuk dapatkan wang. Okay, last satu cara lagi, kalau nak dapatkan wang, anda boleh kahwin anak orang kaya. Okay, this is also salah satu method you boleh dapatkan wang. Okay, now let's talk about all this income ya. Sebab dia pernah it was explained and discussed dalam satu buku ni oleh Robert T. Kiyosaki, ya, seorang penulis buku yang terkenal, di mana dia menjelaskan tentang cash flow quadrant. Okay, sebab apa pun cara yang you dapatkan income atau dapatkan penghasilan, dia tak boleh lari daripada 4 quadrant ni. Okay, 4 segmen ini atau 4 bahagian ni. Okay, kita tengok segmen-segmen ni apa. Segmen yang pertama atau quadrant pertama itu dinamakan E. Jadi E itu bermakna employee. Okay, employee, yes, iaitu anda bekerja. Okay, segmen yang kedua atau quadrant yang kedua itu dinamakan S. S itu adalah self-employed. Ya, self-employed itu bermakna anda bekerja sendiri. Okay, anda ada butik atau anda anda ada kedai. Okay, anda self-employed bermakna anda bekerja sendiri. Anda ada restoran. Okay, you yang handle restoran tu, then you are self-employed, anda bekerja sendiri. Okay, yang ketiga quadrant business. Okay, jadi business bermakna, okay, kalau menurut Forbes magazine apa yang dinamakan business? Business itu kalau anda mempunyai lebih dari 250 pekerja, then you are in business. Okay, sebentar saja. Sorry, that was my child. Okay, so this is the B quadrant, which is the business owner, and then the final quadrant is I, iaitu investor. Okay, so investor ni, kalau let's say you invest in property, you invest in stocks and shares. Okay, so this is called you are called an investor, ESBI. Okay, now, jadi apa beza dia 4 quadrant ni? Okay, kalau let's say you tengok apa difference dia daripada yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan. Apa beza dia? Ada beza tau. Yang E dengan S ni, dia sangat beza dengan B dengan I. Apa beza dia? Kalau you tahu apa beza dia, mungkin you boleh tulis dekat comment section ni, comment box, apa beza dia. Okay, but I'll just tell you now that 95% manusia berada dalam kuadran sebelah kiri. Hanya 5% je yang berada di kuadran sebelah kanan. Okay. Nah, kuadran sebelah kiri
anda bekerja untuk wang. Anda gadaikan tenaga dan waktu anda untuk dapatkan wang. Okey? Nah, contoh seperti anda ada kedai, ya, anda bekerja, anda ada butik ni semua kan, anda gadaikan waktu untuk dapatkan wang. Nah, tapi sebelah kanan, beza dia apa tahu? Di sini, anda sebagai business owner ataupun sebagai investor, wang bekerja untuk anda. Okey? Nah, jadi sekarang kita semua harus belajar macam mana kalau contoh kita masih di E, kita masih di S, macam mana kita boleh pindah kuadran kepada sebelah kanan, iaitu menjadi seorang business owner, okey? Dan setelah itu mungkin menjadi seorang investor. Kita nak kena belajar. Okay, now let's talk about yang kuadran sebelah kiri dulu. Kenapa tadi saya cakap kalau kita sebagai employee dan self-employed kita menggadaikan waktu? Okay. Sebab kita tengok kalau contoh kita bekerja, okay, kita sedang trading our time and our effort, our energy for money. Okay, you bekerja ataupun let's say you seorang doktor, okay, you are surgeon lah, okay, you memang seorang pembedah, very skillful pembedah, kan? Tapi when you do this, for example, I nak tanya dulu, kalau let's say you bergantung dengan you punya skill ataupun you punya talent ataupun you punya effort untuk dapatkan wang, kalau sesuatu terjadi pada anda, wang tu akan datang lagi tak? Ni contoh ni, you are surgeon, lepas tu you kena arthritis contoh, kan, tangan you tak boleh gerak lagi, ataupun you kena accident, tangan you dah tak boleh pakai lagi. Will the money keep looking for you or not? Atau wang tu akan stop? Wang tu akan stop. Okay? Ataupun kalau say you kerja, that means you trade your time untuk dapatkan duit. Okay? Tiba-tiba satu hari, you kena penyakit berat pula. Contoh, let's say orang tu kena kanser ke, dia tak boleh kerja lagi kan. Bila dia tak kerja lagi, apakah syarikat tu akan kasih dia income setiap bulan? Yang mungkin kalau dia baru masuk hospital lagi, the company kasih itulah, dia kasih dia kasih satu kad, get well soon apa semua, kasih bunga. Tapi lepas 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, dia akan terus kasih income tak? Tak, sebab company pun nak kena survive. They have to, let you go, kan? So, this is the problem kalau let's say you gadaikan waktu dan tenaga untuk dapatkan duit. Sebab anytime, waktu tu boleh stop. Waktu tu stop apabila you dapat sakit, ataupun you accident, ataupun you kena berhenti kerja, ataupun you kena retrench, ataupun kalau you nasib baik pun you tak kena itu semua, satu hari pastinya you akan henti kerja. Sebab apa? You akan tua. Okay? Kita semua akan tua. Okay? So, bila sampai part tu, waktu stop untuk anda. Okay? Tetapi problemnya, bila income stop, apa yang tak stop? Yang tak stop adalah apa tau? Bill. You punya liabilities. You punya bill air, you punya bill elektrik, you punya telefon, you punya makan minum. Stop tak ni semua? Ada tak maksudnya kalau contoh, maknanya kalau anda dah let's say dah kena berhenti kerja, ada tak makan minum pun stop? Tak ada, makan minum tu semua jalan terus ya. Sebab jadi ini risikonya kalau let's say you menggadaikan waktu dan tenaga anda untuk dapatkan wang. Sebab anytime you boleh waktu tu boleh stop dan income anda juga akan stop. Okay? Alright. Jadi apa yang dinamakan kemewahan sebenar? Okay? Apakah itu harta kekayaan ataupun pendapatan yang berterusan? Di mana menurut anda yang menjadi real wealth ataupun kemewahan sebenar? Siapa boleh teka kat sini? Siapa nak jawab? Kalau say you nak tolong jawab, you boleh tulis dekat comment section. Which one is kemewahan yang sebenar? True wealth kat sini. Okay, alright. So, true wealth is, sebenarnya you kena tanya diri, kan? Berapakah jumlah hari yang anda dapat bertahan jika anda diberhentikan kerja ataupun berniaga? Contohnya besok you kena berhenti kerja atau berhenti niaga, berapa hari you boleh tahan? Kalau let's say you memang boleh tahan selama-lamanya,
okay, untuk sekian lamanya, then you orang yang mewah. Okay. Jadi dalam contoh ini, whether is harta kekayaan ataupun pendapatan berterusan, kemudian sebenar adalah pendapatan yang berterusan. Okay, passive income, that is true wealth. Okay, now, jadi kemudian sebenar ialah kalau you berani cakap, jika esok aku berhenti kerja atau aku berhenti berniaga, aku tidak bimbang tentang wang, ia akan tetap datang mencariku walau di mana aku berada. Kalau you berani cakap ni, you adalah orang yang mewah. Okay, tak perlu kerja, tak perlu berniaga, tapi wang terus mencari aku. Okay, if you boleh cakap ni, you orang yang mewah. Okay, alright. Now, jadi bila kita cerita tentang kuadran sebelah kanan tadi, tadi kuadran sebelah kiri kan anda bekerja untuk wang kan. Nah, kuadran sebelah kanan adalah wang bekerja untuk anda. Okey, jadi kita lihat kenapa orang-orang ni yang di sebelah kanan ni dia boleh dapat kemewahan dan dia boleh menggandakan waktu. Sebab apa? Dia faham dengan konsep leveraging. Okey, nah, jadi di sini saya tunjukkan contoh apa tu maksudnya leveraging. Okey, this is about leveraging. Kalau kita tengok any apa pun syarikat lah, syarikat yang besar biasanya yang lebih dari 1,000 pekerja gitu kan, a big company, huge company kan. Biasanya yang dekat atas tu siapa? Yang dekat atas tu ialah CEO. Okey. Kemudian dekat segmen kedua bawah CEO ada siapa? Ada vice president, ada managers and all the supervisors and management level lah. Okey. Tapi yang paling ramai tu ialah yang di bawah tu, iaitu pekerja-pekerja. Okey. Now, jadi anda tengok CEO dia seorang, management level sekian ramai, tapi yang paling ramai ialah workers. Okey. Tetapi apabila dia dah sampai untuk masa untuk kasih gaji, untuk kasih penghasilan, anda tengok ni kan macam piramid kan. Tapi masa time nak dapat duit, piramid dia terbalik. Okey. Yang CEO ni dapat paling banyak, lepas tu yang management level dia kena share yang segmen kedua ni, okey. Tapi yang paling kecil ni, ramai worker ni nak kena share ni semua. Okey. Sebab apa? Sebab CEO tu dia leverage waktunya. Okey. Sebab apa? Anda tengok sini contoh kalau CEO tu dia bekerja satu hari 8 jam, okey. Kalau dia ada 1,000 pekerja kat sini, dia dapat hasil untuk berapa jam? Dia kerja 8 jam, ada 1,000 pekerja, setiap pekerja dia contribute 8 jam. Bermakna CEO ni dia dapat hasil dari berapa jam? Dia dapat hasil dari 8,000 jam. Sebab apa? Dia menggandakan waktunya. Okay. Now, so when you look at this situation, right? I nak tanya you, apakah ini adil ke tak? Adil tak yang CEO tu dia kerja 8 jam je tapi dia dapat yang paling banyak? Lepas tu yang ramai-ramai pekerja ni, dia yang ramai-ramai ni pekerja, dia dapat yang paling sikit, lepas tu nak kena share lagi ramai-ramai tu. Adil ke tak adil? Cuba you jawab dekat ni, dekat comment section. Is it fair or is it unfair? Okay? Alright, jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan, it is very fair. Dia sangat adil. Kenapa? Sebab CEO ni dia tak paksa orang untuk kerja dengan dia. Yang worker-worker ni yang sibuk, yang nak isi form lah, apa nak pergi interview, nak susah payah apa semua, yang nak kerja untuk dia. CEO ni tak paksa. Okay? So it's very fair. Sebab this is what yang mereka pilih. Okay? It's fair. Because nobody force you. Nobody force all these workers to work. Okay? Diorang yang susah payah nak kerja. Okay? Alright. Now, dalam networking, bagaimana jika anda juga boleh jadi CEO? Bagaimana anda berpeluang untuk leverage waktu anda, menggandakan waktu anda? Okay, so I'll just show you a quick example. Contohnya macam ni. Okay, let's say anda dalam business network marketing. Okay, let's say macam dalam business for life lah contoh. Let's say anda menggunakan 10 jam untuk bisnes ni dalam 1 minggu. Mungkin 1 hari 1 jam. Okay, mungkin weekend anda kasih lebih sikit lah 2 jam gitu kan. Okay, let's say 1 minggu 10 jam. Okay, dan dalam 10 jam itu anda juga recruit dan anda train. Anda recruit dan anda ajar dan anda latih 3 orang untuk buat yang sama. Bermakna 3-3 ni juga dia contribute 10 jam per orang. Okay, jadi kat sini
walaupun you contribute, walaupun you kerja 10 jam, you usaha 10 jam, tapi you dapat penghasilan dari berapa jam? You dapat hasil daripada 30 jam. Jadi you sudah menggandakan waktu. Okay. Now this is even ni satu level dia is very wonderful. Sebab apa? Kalau you fikirkan kita sebagai manusia ni, kita ada dalam satu hari kita ada berapa jam? Berapa jam kita ada dalam satu hari? Kita semua ada 24 jam sahaja. Okay? Jadi contoh kalau let's say you kerja 8 jam, you dapat sekian gaji. Let's say you dapat 2,000. Kalau you nak dapat 4,000, bermakna you kerja 16 jam kan? Tapi kalau you nak dapat 6,000, boleh tak you kerja 24 jam? Tak payah tidur, tak payah tidur, tak payah nak makan, tak payah nak dengan family apa, kerja je. Okay? Boleh tak buat macam itu? Tak boleh. Tapi you tengok kat sini. Even dekat this level saja, you dah dapat hasil daripada 30 jam. Ni dah lebih dari 24 jam yang diberikan pada setiap manusia. This is how you leverage your time. Okay? Dan 3 ni juga dia buat yang sama, di mana dia train dan dia latih. Okay, dia recruit, dia train, dia latih 3 orang juga untuk contribute 90 hours, usahakan 10 hours per person. Tapi di sini you punya gandaan waktu dah menjadi 90 jam. Hasil you daripada 90 jam. Okay, masuk ke level 4 sudah 270 jam. Okay, jadi kat sini total sudah berapa? Sudah 400 jam. You usaha 10 jam tapi you dapat hasil dari 400 jam. Okay, now jadi hasil tu akan meningkat ke 4,000 jam atau 40,000 jam tanpa had. Okay, anda yang tentukan berapa besar organisation anda kalau dalam industri dan marketing. Now, tapi very important question here. Okay, before I go to the next slide. Kita pergi balik kat sini. I nak tanya you. Kalau untuk yang worker ramai-ramai ni, ada peluang tak untuk dia jadi CEO? Yang ramai tadi, ada peluang tak untuk dia naik pangkat terus jadi CEO? And it's almost impossible mungkin salah satu cara dia kahwin dengan anak CEO lah. Okay. Now, tapi kalau dekat network marketing, okay, kita tengok anda kat sini dah jadi CEO lah sebab you dah build organisation kan. Okay, tapi orang yang contoh dekat level 4 ni, dia berpeluang tak untuk jadi CEO? Dia juga berpeluang untuk jadi CEO. And so it's very fair sebab dia pun boleh build dia punya own organisation dekat sini. Okay. So this is the power of leveraging.